Okay, mungkin ada perubahan sikit untuk video kali ni. Kalau viewer Pala Bola Studio tu terkejut kot. Okay, ni adalah konsep video Jagaror TV. So, kami collab lah dengan Pala Bola Studio ni. Okay, terima kasih Zulehan sebab bagi kami peluang untuk collab. Biasa selalunya kat studio kita ada fan Liverpool dengan fan Arsenal lah. So, sepernah ada fan Man United ni, aku nak buat apa tau? Man United kan tengah trending sekarang. Manager baru pula tu. Kan? Aku nak kita filter siapa yang kita nak simpan, siapa yang kita nak buang. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk subscribe channel Jagaror TV. Target kami adalah untuk reach 35k sub. So tolonglah subscribe juga Pala Bola Studio. Okey, aku nak start dengan posisi goalkeeper dulu Goalkeeper David De Gea, 9 tahun 10 tahun kat Man United. Season ni dia banyak selamatkan Man United kan, dengan gol save kaki lah apa semua kan. Tapi orang kata ball playing dah tak cun. So kita patut simpan dah ke patut jual dah? Bagi aku patut stay, tapi patut carikan pengganti yang boleh gantikan posisi dia. Tapi nak ball playing goalkeeper lah. Sebab De Gea ni dia kurang ball playing lah. MU kena dapatkan seorang ball playing goalkeeper lah. Macam Liverpool MC dah ada dah. So aku nak dia stay, tapi aku tak mahu dia jadi first team player. Aku De Gea tak pernah ada start yang kata top 5 league apa semua. Most keeper ada ball playing ability kecuali De Gea. Aku rasa De Gea patut jual. Kalau hang kata simpan, aku kata De Gea patut jual. Mungkin cari pengganti, tapi pengganti kena slot in masuk. Sebab Ten Hag satu lagi cara permainan Ten Hag. Dulu dia dengan Onana apa semua, Onana boleh main from the back. De Gea tak boleh main from the back. Tengok dia bila cuba nak main, Maguire expose gila, and masalah gila kat De Gea tu. Ada certain parts Gary Neville kata main from the back ni bukan DNA MU. Bagi aku bullshit kan. Modern takkan ni modern game kan. Takkan nak main sampai dari main macam zaman dulu, nak main counter attacking football. Sebab tu time Oli dia tak cakap apa banyak sangat, sebab Oli main cara style MU main yang lama. So benda ni, bola ni evolutionize kan. Daripada dulu ada 4-4-2, sekarang ada 4-4-3-3, 4-3, ada 3-1, 3-4-2, semua ada. Kenapa hang tak mahu nak evolutionize hang punya gameplay dengan hang ada manager yang baru? De Gea bagi aku ball saving ability dia memang top notch. Memang dia boleh save MU banyak, tapi masalahnya dia ball playing dia tak ada. Maybe replacement De Gea dah ada kat MU lah. Dean Henderson, kita ingat season lepas, hujung season tu dia perform, tapi sayangnya ke Euro tu dia injured. So sampai awal season dia injured, De Gea masuk balik, De Gea perform pula. So apa pendapat hang pasal Dean Henderson? Kelab ni duk pinang ni, Newcastle apa semua. Simpan ke buang? Dean Henderson ni dia lah ni MU ada 2 goalkeeper, tapi seorang bagus ikut ni, seorang bagus ikut ni, tapi depa ni buruk dalam. Contoh De Gea dia bagus dalam shot stopping, tapi dia tak boleh dalam ball playing. Tapi Dean Henderson dia bagus dalam ball playing, tapi dia tak bagus dalam shot stopping. Banyak kali dia buat silap bila shot stopping, benda-benda yang mudah boleh save, tapi dia tak boleh save. So aku rasa MU patut beli goalkeeper baru lah. Dean Henderson tu nak lepas lah. Sebab tengok dia ni ada potensi besar dekat Sheffield pun padu kan. Tapi dekat MU aku rasa ni bukan kelab yang right untuk dia. Mungkin dia at least dia ada harga lah attack kepala dia kan. Okay, satu keeper Tom Hinton dengan Lee Grant tak mau discuss lah, sebab dia third atau fourth mungkin tak main. Lee Grant buang. Lee Grant buang lah. Toksik. Okay, so centre back pula. Okay, centre back yang menjadi topik perbualan hangat lah season ni, Harry Maguire, Captain Man United, 80 juta signing. Simpan ataupun buang? Harry Maguire, kita tengoklah macam Ten Hag nak buat apa. Kalau Ten Hag ni dia nak polish Maguire, bagi aku bukan nak kata, tapi aku nak Maguire stay. Sebab apa? Sebab Maguire ni dia selalu jadi victim. Dia jadi victim. So dia ni bagus. Aku suka dia punya aerial duel memang padu lah. Cuma bila bola kat kaki tu dia teruk sikit lah. Tapi dia tak ada defensive midfielder yang cover dia. Mungkin kalau MU beli defensive midfielder baru, dia akan perform season depan. Harry Maguire bagi aku dia ada ability untuk ball playing from the back kan. Tapi cuma dia satu side je, kaki satu side dia jadi tu masalah sikit. Lepas tu dia selalu merendang. Betul. Selalu merendang kat bawah. Tambah pula bila dia right kaki right hand kan. Tapi selalunya main kat left center back. So dia ada problem sikit nak connect dengan Luke Shaw apa banyak tu. Bagi aku stay. Tapi kalau dia pindah pun bagi aku tak ada masalah. Dan aku ingat Chelsea nak ambil. Tak tahu betul ke tak rumours tu. Barca. Maybe Newcastle ke? Newcastle. Tahu. Kalau dia stay kat MU, buang ambil captain. Jangan bagi pressure kat dia. Betul kan. So Maguire bagi aku kalau nak simpan pun boleh simpan. Bagus juga. Dia bagus ya. Cuma season ni nampak memang dia teruk tu ya. Tapi still kena beli seorang lagi Tapi macam mana kita kena tanam kat fikiran dia memang bukan worth 80 juta pound lah. Memang bukan worth 80 juta pound. Yang tu aku pernah cakap dia harga 50 juta, kalau atas tu jangan beli. Dia mungkin paling mahal 55 kot. Okay, so partner dia aku rasa world class centre back, 4 Champions League menang berturut-turut,
Part Champions League kan. World Cup lagi, La Liga, Rafael Varane. Simpan ataupun buang? Tak payah cakap banyak, simpan lah. Simpan lah kan, simpan. Tapi season ni aku rasa dia unfortunate kot. Sebab MU bukannya defend teruk, satu team teruk. So, effect kat dia lah. Sebagai player yang baru nak adapt dalam Premier League kan. Yang kena cover Maguire, kena cover Shaw, kena cover susah. Okay, Victor Lindelof. Season lepas partner Maguire. So, hang nak simpan ataupun buang? Buang. Nak buang dah? Aku nak buang lah. Backup tak mau? Backup tak mau? Tak mau. Sebab Victor Lindelof ni kalau hang tengok dia memang ball playing dia bagus. Tapi sebagai center back hang paling penting hang kena tackle hang lah. Kalau depa tengok video aku lepas tahu aku kata standing tackle dengan sliding tackle hang kena bagus. Lindelof patut satu lagi positioning. Lindelof ni selalu out position. Kalau hang tengok selalu kalau dalam MU kena serang kan, Lindelof ni akan buat macam dia ni function. Padahal dia tak function. Tapi dia laju kan. Dia mahal sebab dia laju lah. Sebab lompah dia mahal. Okay, kalau hang kata Lindelof hang nak buang, Eric Bailly macam mana pula? Eric Bailly. Aku rasa dia buang Eric Bailly. So kalau hang nak buang Lindelof dengan Eric Bailly, hang nak kena sign dua centre back tau. Dia injury prone lah bagi aku, Eric Bailly. Lindelof boleh simpan sebagai squad player, simpanan kan, untuk ganti rotate ke apa semua. Tapi Eric Bailly bagi aku jual, satu dia toxic kan. Dia ada sekali dia komen lah, apa ada orang buat post kan. Ada orang buat post kata please make Varane X Eric Bailey. Eric Bailey komen bawah tu. Yes please. Tapi the next game memang Rani tak letak lah. Dia letak juga Lindelof dengan Varane. So toxic player tu memang kena buang. And plus dia injury prone. Aku tahu kadang-kadang bila dia masuk dia perform, tapi memang dia tak main banyak. So Eric Bailly buang, bagi aku Lindelof simpan untuk squad player tu ya. Okay, Phil Jones pernah menang Premier League dengan Man United, simpan ataupun buang? Bagi aku Phil Jones ni dia dah lama dah peram dekat MU ni. Kalau lebih kurang kalau kata harum manis tu dah dah masuk ulat lah tu. So aku rasa Phil Jones ni kena buang lah. Buang? Sebab gaji dia pun mahal kat MU. Oh, ini dah. Tak silap aku 70,000 ataupun 90,000 seminggu. Oi, betul orang tak main Kita tengok buat YouTube, duit tak dapat lagi. Dia tengok duk saja 90,000. Tapi apa kata Phil Jones nak buang, Lindelof nak buang, Eric Bailly nak buang, nak kena sign dua centre back sekurang-kurangnya. Siapa target? Pau Torres. Tak, MU ni dapat naikkan player academy tu apa. Aku nak player yang boleh ikut betul-betul cakap coach. Biar player tu tak kualiti tapi dia ikut suit status. Sebab coach yang baik ni dia tak perlukan best player pun, dia perlukan best system lah untuk ni. Macam tengok macam Klopp. Apa ni, dulu Liverpool tengok dia pun ambil memang dia dapat player style-style, tapi dia pun tengok dia pun ambil player tu daripada tak ada apa, dia pun buat sampai jadi ada apa kan. Macam Robertson, Salah apa semua mana ada apa kan. Fullback aku nak start dengan right back dulu. Aaron Wan-Bissaka 50 juta signing, very very expensive daripada Crystal Palace. Hang nak simpan atau buang? Aku dengar rumours yang Crystal Palace nak loan dia balik. So hang nak simpan ke ataupun hang nak buang? Bagi aku kalau Crystal Palace nak loan dia balik, bagi loan lah. Sebab lah ni dia tengah aku rasa dia ni tengah kepercayaan diri dia dah kurang lah ni. Sebab dia season lepas kita dapat tengok walaupun dia tak ada cross dia memang clear lah, tapi defensif dia memang clear. Tapi season ni hang tengok dengan Maguire tak perform. Maguire dah duduk sebelah dah. Memang lagi-lagi duduk sebelah dah, baru Bissaka duduk kena cover sampai dia burn out lah ni. So aku rasa nak stay boleh, tapi kalau nak loan out, nak bagi dia improve sikit boleh lah. Kalau aku buang tepi sebab hantar macam mana Carlos Joy, sebab bukan sebab apa hantar Ten Hag punya sistem. Ten Hag punya sistem prioritize fullback. Memang fullback akan main peranan. Tengok macam blind pergi sana belah kanan untuk ayak apa semua, memang dia utilize betul-betul fullback. Aaron Bissaka attacking hantar macam mana, dribble pun kadang-kadang nak jatuh, cross pun kadang-kadang jatuh, defensif pun dia memang solid. Tapi untuk under Ten Hag punya sistem aku rasa dia tak masuk. Sebab tu aku rasa MU kena beli yang baru untuk cari masuk dengan Ten Hag punya sistem lah. Okay, so Diego Dalot yang attacking fullback, very very good offensively, tapi defense kurang sikit, tapi mungkin boleh coach. Simpan atau buang lah? Aku simpan lah. Simpan. Dia tu lebih senang nak acclimatize dekat Ten Hag sistem. So nak kena cari right back pula semua pening lah macam ni. Max Aaron. Max Aaron boleh bagus. Max Aaron ataupun tarik Lamti lah. Betul. Lamti mahal sikit lah. Max Aaron sebab dia pernah relegate kan. Okay, left back. Luke Shaw. Angkat saja nak. Season lepas aku rasa dia one of the best performance dia. Banyak bagi assist daripada left hand side tu. Simpan ke buang?
Bagi aku simpan. Sebab Simpan. Luke Shaw ni dia bagus, cuma Roberto Carlos. sampai season lepas Roberto Carlos. Tapi tu lah sebab Roberto Carlos ni satu dia malas nak track back. Season lepas pun dia malas nak track back, tapi disebabkan season lepas Maguire perform tak nampak lah. Defend bukan Maguire lah, aku duk shit sebut Maguire tadi kan. Kira defensive lah MU perform macam, lepas tu Bruno pun rajin turun season lepas. So nampak Shaw ni tak nampak sangat ada rajin turun, tapi dia daripada in term season ni dekat England pun dia perform kot. Itu dia score kan lawan apa England. Itu main point England tu. Dia score. So macam aku bagi aku stay lah. Alex Telles. Alex Telles aku benci dah. Tak okey? Aku tak okey dah. Tak, untuk backup okey. Untuk Backup maybe boleh lah. Backup tapi boleh lah. First team jangan lah. Bukan, contoh macam hang banyak posisi nak tampung, tapi mungkin dia bukan priority kot untuk buang apa. Kalau hang mau Alex Telles, hang gantikan Brandon William jadi backup. Betul, Brandon William betul. Brandon Ah. William dia sebenarnya kaki kanan kan. Dia boleh back kanan lagi. Kanan boleh, kiri boleh. Okey betul. Brandon William lupa pasal dia. Norwich dia pun relegate. Cuma Brandon Williams tak tahu macam mana dia punya disiplin dekat MU. tu Dekat lah. Norwich pun kan dia banyak fan di Norwich pun tak suka sampai ikut dia balik apa semua kan. Kena tengok sebab dia kan memang panah baran punya player. So mungkin dia boleh jadi Roy Keane untuk MU kan, mana tahu kan. Tapi aku jujur dia typical player aku suka. Betul lah, no nonsense lah. Kalau untuk kelab kita shock. Okey. Defense kita now CDM posisi yang sangat penting untuk Man United player yang pada awal seasonnya orang semua jadi dia akan minta Fred simpan ke buang. Ana Ranić dia nampak rejuvenate sebab ada apa dia main role lain. So simpan Fred ke buang Fred? Bagi aku simpan, tapi kena cari backup, kena cari first team crucial player juga. Pure CDM juga. Fred ni dia season ni nampak dia solid sikit. Dia lebih kira ball control dia dah improve banyak daripada time zaman Ole kan. Memang time tu memang dapat bola kadang terlepas, tapi lah ni yang tengok daripada semua midfield yang barai tu, bagi aku dia paling elok walaupun dia pun barai kat lah ni kan. Ya, sebab mungkin sebenarnya dia main bukan role dia tau. Dia sebenarnya box to box, dia bukan defensive ball winning, bukan ball winning. Okey, cakap pasal ball winning, MU ada pure CDM actually namanya Matic. Memang dia cakap nak block dah, tapi hang rasa lepas ke patut simpan? Kalau MU stick buat perangai bodoh depa tak beli defensive midfielder baru, stay lah. Kalau MU beli defensive midfielder baru, belah sebab Matic ni dah lepas peak dia lama sebenarnya. Dia peak dia tu zaman Mourinho. Tu pun bukan peak tu pun kira okey tu kan. Tapi tengok MU still duk mainkan dia lagi, tapi bagi aku belah dia dah habis McTominay player yang orang kata macam tak tahu football ability ni macam mana. Buang ke simpan McTominay? Kalau aku buang tapi aku faham certain orang suka dia sebab dia born and bred Manchester United, apa hidup mati memang MU. Bagi aku dia okey kalau hantar sebagai dia squad player at best lah. Dia bukan first 11 untuk kelab besar macam Manchester United lah. Dia ability in terms of nak create game tak ada, defensif pun teruk, tapi dia boleh buat kerja lah kadang-kadang untuk sebagai kalau main midfield. Tapi kalau untuk first team memang untuk squad player hang simpan, tapi kalau hang nak main first 11 baik enjoy dia. Tu Okey, satu lagi midfield, aku kata blockbuster midfield untuk Man United. Dia lepas ke Juve jadi top 3 Ballon d'Or, pagi main balik 80 juta pound, tapi aku rasa dia tak berjaya kat Man United. Simpan ataupun buang walaupun kontrak dah habis? Hang rasa patut simpan buang Pogba kalau boleh stay lah sebab dia move on dengan Pogba ni. dia kalau boleh stay. Tapi kalau dia nak belah pun tak ada masalah sebab kita dapat nampak MU ada dia pun tak ada dia pun barai kok. Tapi bila ada dia tu kita dapat nampak lah flow game tu, cara untuk MU attack tu lagi banyak. So macam, tapi dia dah nak belah kan. Dia pun aku tak suka aku tak suka seorang player tu dia buat MU ni macam nak kat dia pula kan. Dia patut dia yang kena main untuk satu kelab kan. Apa batch bigger than apa? player bigger than batch. So bila kalau Pogba, so kalau nak caw. Kalau memang bagi aku belah. Kalau Pogba tu dia ada stature macam Rooney dulu. Rooney selalu buat itu, buat club hostage kan, minta gaji banyak kalau tak belah kat Chelsea lah apa semua kan. Tapi Rooney hang tengok every year score banyak gila gol untuk Manchester United. Dia perform. Pogba ni dia injury banyak and dia memang star player yang aku boleh kata, bukan nak kata toxic ke apa, tapi banyak gaduh dengan manager kat. Dulu dia fall out dengan Mourinho apa semua kan. So
trait karakteristik tu yang hang nak buang kat Manchester United sekarang. So bagi aku Pogba jual. Dulu Zlatan boleh cakap Pogba ni dia player yang bagus tapi perlu di-guide. Sebab tu Zlatan ada Pogba baik ke. Pogba okey ke. Start Zlatan injured, lepas tu tak dapat main lama tu, Pogba seseorang, dia Marinho pun start gaduh dengan dia, tengok kan. Tu. Okay, Bruno Fernandes, number 10 Man United. Aku rasa very good midfielder. Lampat menjerat punya attack sebab boleh score from midfield. Simpan atau buang? Simpan lah. Simpan dah bos. Baru sign kontrak pula tu. Oh, saya kontrak dapat gaji naik kan. Dapat gaji naik kan. Tu aku rasa no doubt simpan sebab dia mungkin akan build the team around. Mungkin dia pun future captain Man United pun kan. Wan Mata, another playmaker. Ni duk tulis blog kat Man United tengok. Dah pas peak dah. Dah pas peak lama Macam dah. Matic lah. Dah habis kan. Betul. Bagi aku jual. Jual kat. Okay, now kita dah habis lah number 10 dan midfield. The wingers. Seorang lagi yang tak sebut. Siapa dia? Donny van de Beek. Oh, Donny van de Beek, betul sebab dia on loan. Okay, now Ten Hag damai. Stay lah. Macam mana? Stay lah. Stay. Lepas tu duk nak kata rumah MU nak beli Frankie de Jong. Frankie Donny, Frankie de Jong boleh main defensif. Frankie, Donny, Bruno. Oh, sedap lah tengok. Nah, nampak secara teori on paper nampak sedap lah. Lagi kena run. Ada nak kata ada delete ke? Delete pun ada rumus ke? Delete Matias Tilik tu muka lebih kurang Maguire, aku rasa orang. Tu mana? Okay. So Van de Beek memang simpan sebab at least kita nak bagi dia try lah. Ten Hag macam mana Ten Hag boleh guna dah, pandai guna dah, bagi chance lah. Okay, wingers. Jadon Sancho. Stay. Season ni dia perform tapi disebabkan Kata season ni dia perform lah. PP first season lagi tinggi, gol lagi banyak, assist lagi dia banyak bukan perform daripada segi gol. Chance creation, gerakan dribble, gerakan serangan banyak main daripada dia. Tapi disebabkan focal point banyak kat dia. Tapi disebabkan midfield tak boleh bagi dia sama. MU ni macam hamis seorang tau. Tapi macam bila macam Rashford dapat bola kat dia barai, dapat bola dekat CR okey lah. Tapi CR tak boleh carry bola sangat kan. CR jenis finishing kan. Macam nak gerakkan serangan. Bruno pun season ni banyak barai. Tapi Sancho ni yang banyak gerakkan serangan ke depan pun. Numbers dia dekat Dortmund kadang-kadang 20 gol, 19 assist. Aku tahu dia banyak lagi boleh prove kat Man United. Persoalan dia sign dia untuk posisi right winger. MU tak ada right winger. Sekarang ni Under Ranić perform pula left winger. Macam mana? MU akan sign right winger season depan ataupun Sancho akan pergi right winger? Hang prefer dia right winger ataupun dia left winger season depan? Mason Greenwood. Tak ada lah. Okay, Mason Greenwood macam mana? Habis dah ke panggil balik? Tapi kalau kat TikTok yang tengok ramai orang nak dia balik. Tapi aku sejujurnya aku rindu Greenwood tu. Sebab Greenwood tu dia ada satu trait finishing dia yang orang lain tak ada lah. Macam Van Persie lah. Memang dia natural finisher. Tapi in the context of Man United, big club kan, hang rasa memang dah habis ke macam mana? Aku rasa mungkin dah habis lah sebab MU tak bagi chance kan. sebab dia attitude dia dah lama dah tak elok. Ada rumah dengan CR tak dengar. Gaduh dengan CR semua kan. So macam buang lah player tu. Kita walaupun kualiti player tu bagus tapi mentality dia tak okey, kita buang. Cakap pasal winger muda yang ada mentality attitude bagus, Anthony Elanga. Anthony Elanga ni aku rasa dia deserve better credit kalau dia jadi English player. Tapi dia bukan English player, dia Swedish. So macam mana? Tapi yang kena tengok kau Rashford dulu baik kau. Tu dah. Bila dah start colour rambut tu dia ada buat perangai. Elanga tu pun tengok lebih kurang. Sebab dia bukan nak kata salah player tu lah. Mungkin suasana tu yang buatkan player tu jadi macam jadi macam toxic kan. So Elanga stay weh. Stay. Dia mungkin part Erik ten Hag next season. For the future kan. Okay, Kapiu, Rashford, poster boy Man United number 10. Jangan-jangan lah MU nak buang ni. Simpan ke buang? Sebab ada interested ni PSG. Dengan Rashford tu aku still 50-50 lah. Sebab season ni dia memang tak turn out langsung. Tapi sebab dengan hype dia dulu orang kata sebagai pengganti CR lah apa semua kan, dengan dia score gol banyak, English player, so memang overhype sikit. Bagi aku dia live up to expectation masa awal-awal tu. Tapi lepas dia aktif ke politik, aku tak ada masalah dia aktif kat politik ke apa. Tapi bila hang main kat padang, pastikan hang improve kat padang ke. And benda tu kadang-kadang dia jadi, bila hang tak improve kat padang kan, hang tengok dekat Twitter, dekat social media pun kutuk dia, so stop kat politik, focus on football lah apa semua kan. So kalau Rashford dia tak boleh kawal benda tu, tak boleh kawal emosi, tak boleh kawal kecaman apa semua. Bagi aku hang pergi tempat lain untuk rejuvenate hang punya career. Tapi
under manager baru mungkin hang boleh at least try kan, at least try sebab MU ada 1 year extension kan, so dia boleh at least try untuk satu lagi season, maybe kalau dia perform dia stay Okay, striker Solehan Anthony Martial. Loan ke Sevilla. Ingat Sevilla tak mau sign permanently, akan patah balik. Nak simpan ke atau nak jual terus? Cut loss lah, tak mau dah Martial ni. Martial ni sebab dia bagi aku dia cara dia main tu suit dengan jenis macam Erik ten Hag no. Tapi satu tu lah, dia finishing dia kurang. Kalau Erik ten Hag dapatkan striker baru contoh macam apa lah, rumor kata Darwin Núñez nak main MU kan. Tapi bagi aku masa dia dah habis kat MU. Walaupun dia perform hari tu kan, season lepas dia perform skor 20 gol plus dengan Rashford. Tapi season ni memang pindah ke Sevilla pun tak boleh perform. Tu lah, kat Sevilla orang bagi peluang kedua tak boleh kan. Tak boleh perform, so memang habis masa tu. Tapi kalau aku berani bet lah, dia pindah dari MU dia perform balik. Dia pindah pergi Perancis, dia perform balik. Tu lah, mungkin sebab bila tak banyak mata memandang kan. Okey, satu natural striker dekat Man United yang sangat rare sekarang, Cavani. Siapa nak? Pindah, buang ke stay? dia macam attitude out sikit lah. Itu lah kamu ni. Bukan lah, dia macam banyak injured dia semua kan. Dia bagi alasan lah. Belakang tabir Dia macam bagi alasan banyak. Kata macam dia tak injured apa semua. Dia injured apa semua. Tapi bila lagi Uruguay apa dia main. Tu Itu lah masalahnya. So dah yang geram tu, main Uruguay. Balik international break, tak main. Tak main MU. Dia kata injured. Tapi tu lah, betul yang toxic trait tu kena buang. So masukkan, kalau dia target betul Núñez masuk, bagi aku like for like change lah. So buang lah kalau Cavani, kalau Núñez masuk. Okay, Ronaldo. Satu investment yang sangat besar. Dia in 2022 lah skor banyak gol dan even menang player of the month untuk Mei. Bagi aku rasa dia tak layak pun menang. Apa so? Okey bah, tak okey Gabriel Jesus. Maybe lah. Okay, so macam mana Ronaldo? Hang nak simpan ke buang? Ronaldo kan, aku jujur awal-awal dia main MU, aku tak suka dia sebab dia besar kepala. Dia baru main, memang dia legend tapi baru main. Tiba-tiba nak kontrol dari si Roman. Memang orang lain panas lah. Macam budak-budak baru main macam tiba-tiba dia macam suruh orang dia lah, panas kan. Tapi lah ni dapat tengok lah ni CR pun dah start. CR ni dia dah dapat start. Lah ni walaupun kita tengok dulu CR yang buat high apa, lah ni MU bergantung kat dia. Lepas tu CR pun dia dah tak besar kepala macam awal-awal tu. Lah ni tengok dia cope dengan teammate dia yang lain. Dia, mungkin ada teammate yang lain yang ego lah, yang tak mau cope dengan dia kan. Tapi bagi aku kalau dia nak stay lah, kalau dia nak stay main Europa League next season lah, 19 tahun lah dia main dekat UCL Kalau Conference League. Conference League mungkin rekod baru lah. Okey, Ronaldo stay, hang kata maknanya tinggal seorang striker lah kan. Sign siapa striker? Hang nak sign striker, hang nak bagi Rashford main striker, sign right winger macam Anthony ke hang nak bagi Rashford biar winger, nak cari pure striker seorang ni? Terus aku kalau ikut rumor Darwin Núñez, tapi kalau yang aku nak MU dapat kat Anthony daripada Ajax dan juga Jonathan David daripada Lille. Jonathan David dia macam down sekarang. Tapi cara dia main tu sesuai dengan sistem Ten Hag, ataupun kita tengok juga sistem Ten Hag macam mana. Sebab dia Ten Hag ni dia ada dua sistem. Satu sistem dia mainkan sebagai false nine, mungkin striker tengah tu akan banyak bergerak. Satu lagi sistem season ni dia pakai, dia gunakan Hala betul sebut Hala. Sebastian Hala betul. Ke Haya ke apa, Hala. Sebut Hala kan. Sebab Hala ni jenis target main dekat West Ham. Kita tahu tak perform, tiba-tiba PKI perform kan. Jadi antara top scorer kat UCL. So aku rasa kalau MU nak dapatkan seorang striker, kena ikut Ten Hag. Tapi bagi aku dapatkan seorang striker lagi macam Jonathan David okey. Ataupun mungkin dia nak ambil Hala kat Ajax. Tapi tak perform kat West Ham. Betul lah, risiko. Okay guys, setakat ni sajalah kami punya review untuk player Man United. Okay, jangan lupa untuk subscribe channel ni Pala Bola Studio. Terima kasih sebab bagi kami post kat channel Pala Bola Studio. Support juga Jugador TV. Kalau hampa suka, lepas ni mungkin kami akan buat collab lagi Thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Take care and peace.